سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وبتم بخير وبعد. Saya muliakan ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama pada pagi ini meneruskan kuliah duha kita di Zawiyah Nasiriyah yang telah tertangguh hampir sebulan lebih lah, yang kita tangguh ni kerana PKP dan sebagainya. Dan Alhamdulillah pada pagi ini 2 hari lepas Syekh Syahmi Timbalan Qadhi di Pejabat Agama Islam, Majlis Agama Islam Negeri Kedah di Padang Terak hantar mesej pada saya dan maklum kata dah boleh dah untuk kita laksanakan majlis. Kita tanya minggu lepas lagi dan mereka baru masuk mesyuarat, dan minggu ni diberikan izin untuk kita laksanakan majlis dengan keluasan kapasiti dia 50% daripada keluasan tempat tersebut. Lebih kurang itulah saya faham. Jika 50%, kita kira bawah ni lah, bawah kemah ni lah. Kemah boleh masuk 100, boleh tak 50 lah. Kalau kira dengan kawasan tanah ni, boleh masuk kat 3,000 orang. Kalau ikut kawasan tanah, boleh masuk kat 7, 8,000 ke 10,000 orang. Jadi kalau bahagi setengah, jadi kat 5,000 tak boleh main. Tapi kita tak kira hak tanah lah, kita kira hak yang kemah. Jadi moga semua dapat ikut SOP dengan elok lah. Pakai mask. Mask ada di belakang kalau yang tak bawa. Jadi kita patuhi SOP ni kerana untuk kelangsungan majlis kita ni. Jadi kalau ada pihak berkuasa datang dan sebagainya, terhalang daripada majlis ni dilaksanakan kalau kerana kecuaian kita, jadi benda tu dia akan jadi yang panggil agak galat lah. Jadi kita pakat jaga, insya-Allah. Moga-moga majlis ni berterusan, insya-Allah taala. Dan dalam tempoh sebulan, hikmah jugalah. Sebulan tak ada majlis tu boleh tambun, boleh buat macam-macam. Kira mai sebulan lepas ada pokok, tak ada pokok dah. Mai sebulan lepas ada lagi nampak kolam-kolam, tak ada kolam lah. Habis sampai ke benang-benang lah. Tapi alhamdulillah lah, ni semua daripada bantuan dan juga sumbangan daripada ibu ayah semua, tuan-tuan semua, juga termasuk yang ikuti live pengajian di Alam Maya, juga yang turut membantu dan menyumbang. Semua adalah hasil daripada sumbangan tersebut. Tanah yang ditambun ni. Jadi saya minta maaf kerana muslimin kita letak belah sana. Pasal letak belah sana kerana situ dah masuk kawasan masjid nanti. Ni kawasan bukan masjid ni. Sini. Lepas tu saya susun bahagian muslimat sebelah ni. Muslimin nanti dia akan masuk tu. Sampai dekat kawasan sana pun masih masjid. Dia akan sengit. Masjid kita ni ikut, memang betul-betul ikut line ni. Dia ikut line jalan tempat kita parking tu. Dia ikut tu betul-betul. Dan dah boleh piling dah, InsyaAllah, Alhamdulillah. Tak perlu tunggu setahun. Arkitek, engineer pakat main tengok, dia kata tanah ni dah kuat dah. Boleh dah untuk piling dah. Kita buat main dah, batang piling dah ada 200 batang. Itu yang hasil sumbangan ibu ayah semua juga lah. Nanti kalau perlu kita habak lain lah. Sebab ramai orang nak sumbang waktu masjid ada. Mereka kata masjid ada pun kita nak sumbang. Mereka terlupa masjid tak ada kalau tak ada piling. Piling kena ada dulu. Piling bahagian dalam tu, mereka nampak hak luar. Bahagian dalam tu yang paling utama sekali. Dia tak berdiri masjid. Jadi nak kena buat piling, nak kena buat apa semua sekali ni, InsyaAllah dalam seminggu 2 ni mereka akan mula mai dengan kren apa semua untuk nak pasang piling. Dan dah mulalah projek, insyaAllah. Masjid sekali dengan penempatan untuk pelajar. Baru ni pun kita buka sumbangan untuk rumah kayu. Siapa-siapa yang nak sumbang kayu mahal lah ni. Kita nak buat pondok macam gazebo sikit atas ni. Ada gazebo besar boleh duduk tu nanti. Orang tua-tua kita siapa yang
Tak mau duduk bawah kemah, nak duduk atas gazebo, boleh duduk kat 20 orang ke. Ataupun kita buat besar sikit, kita buat atas tu. Atau kamu boleh buat, tengoklah ada kalau boleh buat pondok kayu, buat kat tepi sana pun akan dibuat juga. Dan buka iklan, ada iklan tak ada orang pun yang beritahu apa-apa. Kemudian engineer kebetulan yang akan buat bangunan ni, dia main bincang baru ni, dia kata rumah dia ada. Rumah pak mentua dia satu, rumah mak dia satu. Main dok. Dua buah tu. Kayu ambil di Citra dengan dia letak. Kemudian satu lagi di Greek. Itu ada seorang kontak maklum kita, kata ada rumah dia yang dia nak bagi kayu, suruh pergi ambil lah. Jadi kita akan pergi ambil nanti insya-Allah. Dia akan buat kayu, dah ada lah 3 buah rumah. Kalau ada lagi buat ayah semua yang ada rumah kayu yang dia tak mau pakai dah, nak buat rumah batu kayu tu, kalau nak jual murah-murah ke ataupun nak bagi wakaf ke untuk zawiyah, maklum kat kita. Kok kenal adik-beradik mana-mana ke yang dia kata dia nak bagi kayu ke, abang kita lah. Nanti kita pergi punggah ambil nanti insya-Allah. Kalau kena bayar pun bagi tahu. Kalau nak bagi wakaf pun bagi tahu juga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kembali bacaan tafsir Nurul Ihsan, karangan Tuan Guru Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib rahimahullahu ta'ala, pada surah Al-Baqarah pada ayat yang kedua. Betul? Ayat kedua. Dah masuk dah ayat kedua. Wildan? Masuk dah? Saya ingat. Kita anak murid pun dah, alhamdulillah dah ada sebulan dah. Dekat hampir 40 hari dah depa. Dekat apa ni, dekat Mesir pula dah, dekat apa ni, Zawiyah ni. Dekat Mesir. Tak ingat Mesir. Ya. Dah dekat 40 hari dah depa duduk di sini. Ada 11 orang. Ada seorang saya bagi izin balik untuk ambil SPM. Baki ada 10 orang lah yang tetap di sini ni, 10 orang. Tapi adalah seorang dua yang mai mengaji, orang panggil apa, mai tumpang-tumpang masuk mengaji sekali dengan 11 orang pelajar ni. Dan mereka pun tiap-tiap pagi dah mula mengaji, tiap-tiap hari dah mula mengaji dah sampai ke malam lah. Ni anak-anak murid lah pakai baju putih ni, anak murid kita lah. Tak semua lah baju putih anak murid. Baik. Suratul Baqarah Madaniyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Allah Ta'ala amat mengetahui dengan kehendaknya dengan yang demikian itu. Ini kita dah syarah panjang lebar pada pertemuan yang lepas. Dzalikal kitabu. Ini kitab Quran yang dibaca oleh Muhammad itu. Dzalika al-kitabu. Dzalika adalah ismul isyarah. Isim isyarah lil ba'id dalam bahasa Arab. Dia ada dzalika, dia ada hadza ataupun za, kemudian zaka, kemudian zalika. Dia ada beberapa jenis isim isyarah. Isim isyarah makna daripada kata nama penunjuk. Yang kita tunjuk kepada sesuatu. Nak tunjuk kepada yang dekat, kita akan guna dengan za. Za maksudnya haza. Haza maksudnya diisyarat kepada yang dekat dengan kita. Kepada lelaki. Kalau lelaki dipanggil haza. Kalau perempuan ataupun bukan lelaki saja, ada muzakkar. Suatu yang muzakkar, yang bersifat dengan muzakkar, yang tidak ada tanda pada pandanya dengan tanda-tanda muannas, yakni perempuan, maka disebut dengan za. Ha tadi ni huruf tanbih. Kalau kita mengaji bahasa Arab, hadza, ha tu huruf tanbih. La mahalla laha min al-i'rab. Kalau kita mengaji. Alhamdulillah lah anak-anak murid ni tiap-tiap pagi mengaji nahwu. Depa dah hafal dekat berapa puluh bait dah, Wildan? Kat 70 bait Imriti, matan Imriti. Dan tiap-tiap hari duk kena i'rab. Dan alhamdulillah bolehlah. Ada yang kosong mai. Ada seorang pelajar kita nama Alif, dia mai pada tahfiz, memang kosong tak tahu. I'rab ni dia ingat batu kayu ke apa, dia tak tahu kan. Tapi ni alhamdulillah lah bolehlah i'rab.
Dia boleh Arab dah sikit-sikit. Walaupun kita tak habis lagi lah. Ya. Boleh. 40 hari baru saya bagi izin mak ayah mereka mai. Kalau mak ayah mereka nak mai lah. Lepas 40 hari. Ini ada 2-3 hari lagi lah. Kalau tak mai pun mereka boleh telefon. Telefon mak ayah mereka 40 hari. Dah ada 40 hari lah, baru mai 20 hari. Tak boleh lah. Ada seorang baru mai 20 hari. Itu tak boleh lah. Jadi hak yang lain boleh telefon mak ayah dia lepas 20 hari ni. Lepas 3 hari 4 hari lagi. InsyaAllah. Baik. Zalika, dia ada hadha kepada yang dekat dan dia muzakkar, yakni yang bersifat dengan lelaki. Hadhihi, ataupun zih, itu adalah kepada perempuan. Kalau kita nak tunjuk pada perempuan, kita akan guna hadhihi. Kalau kepada lelaki dia guna hadha. Ini Arab, bahasa Arab. Ha tu apa dia? Ha tu huruf tanbih. Huruf tanbih. Kemudian ada yang diguna dengan zaka. Zaka tak jauh sangat, dekat sikit. Tapi jauh sikit daripada hadha. Zaka ar-rajul. Tapi tak jauh sangat. Zaka ar-rajul. Kita akan tunjuk tapi dia tak terlalu jauh. Tapi kalau nak tunjuk yang jauh, maka dia akan guna dengan perkataan zalika. Arab dia guna zalika. Baik. Sekarang digunakan perkataan zalikal kitab. Zalikal kitab maknanya apa dia? Pada yang jauh. Ya, zalika digunakan pada perkataan ataupun isim isyarah lil ba'id haqiqatan. Hakikat dia kepada yang jauh dan kemudian kepada apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad majazan fir rutbati. Tapi pada kedudukan dipanggil majaz. Maksudnya kalau kita nak tunjuk pada kedudukan orang tu tinggi, boleh juga digunakan dengan zalika. Dengan perkataan zalika digunakan pada rutbah, pada kedudukan seseorang tadi tinggi ataupun rendah. Jadi kalau tinggi kita panggil dia zalika. Dia zalika tu maksudnya apa dia? Nak tunjuk kepada kedudukan yang tinggi. Zalikal kitabu maknanya apa dia? Ini kedudukan kitab ini sangat tinggi. Kitab apa ni? Al-Quranul Karim. Al-Kitab yang disebut dalam kitab ini, dalam Al-Quranul Karim dengan alif lam yang ada pada Al-Kitab ini adalah dengan maksud Al-Quranul Karim. Sebab tu diterjemahkan oleh Syekh apa dia? Ini kitab Quran. Nah, macam mana dia disebut ni Quran? Pada dalam ni disebut kitab. Kerana ni ma'ruf. Kerana alif lam ni ta'rif dan alif lam ni lil ahdi az-zihin. Maksudnya yang kita faham terus. Ma'hud maksudnya yang kita faham bahawa ianya adalah dimaksudkan dengan Al-Quranul Karim. Dan tidak ada Al-Kitab kalau disebut secara mutlak begitu, maka kembali kepada Al-Quranul Karim. Zalikal kitabu, yakni itu kitab, ini kitab Quran yang dibaca oleh Muhammad itu. Baik. Dan zalikal kitab yang macam kita sedia maklum bahawa kedudukannya tinggi di sisi Allah kerana apa? Kerana walaupun ditunjuk dalam bahasa pada permulaan dengan hissi, zalikal kitab, soal kitab tu ada di depan mata. Padahal Quran tak turun lagi waktu tu, dan Quran turun, turun tak habis lagi. Ketika turun mula-mula kepada baginda Nabi SAW, bila Nabi baca ayat alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin, Quran turun tak habis lagi. Tapi disebut dah Al-Kitab. Itu isyarat kepada apa? Ketinggian kedudukan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah ke baitu ke langit dunia. Ke langit dunia pada malam orang panggil apa? Ramadan, yang pada permulaan diturunkan daripada Lauh Mahfuz diturunkan ke langit dunia. Maka semua Quran dah diturunkan ke langit dunia, cuma diturunkan secara sedikit demi sedikit setelah itu. Maka itu isyarat kepada ketinggian kedudukan Al-Quran yang berada di langit dunia pada waktu tersebut. Tamam? La raiba fihi. La raiba fihi, tiada syak padanya daripada Allah Ta'ala. Raib, kata para ulama, termasuk bukan hanya syak sahaja. Raib ni digunakan pada permulaan bahasa Arab kepada al-qalaq. Maksudnya berlaku kegoncangan. Dan kemudian digunakan oleh Arab dengan makna syak mutlaqan. Asyakku mutlaqan. Maksudnya syak secara mutlak digelar dia sebagai raib. Kemudian ditambah lagi oleh sebahagian ulama, kata ada syakkun ma'a
al-inad maksudnya. Dia syak termasuk dengan menafikan. Syak termasuk menolak. Syak termasuk menidakkan kebenaran Al-Quranul Karim. Itu maksud la raiba fihi, maksudnya apa dia? Tidak ada syak dan tidak ada penolakan kepada Al-Quranul Karim. Faham? Jadi kalau kita nak terjemah la raiba fihi, bukan hanya syak saja, dia syak termasuk dengan dia nak tolak sekali. Jadi Quran tidak begitu. Karena tidak ada syak bagi Al-Quran dan tidak ada penolakan bagi Al-Quranul Karim. Karena kalau dikaji satu persatu tentang Al-Quran, tidak akan kita lihat melainkan ianya adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan hanya pada mustawa al-surah, bukan hanya pada surah Al-Quranul Karim sahaja. Malah setiap susunan ayat dalam Fatihah, dalam Al-Quran, setiap huruf dalam Al-Quran, hatta baris dan titiknya pun, kesemuanya ada i'jaz. Nah, kesemuanya ada perkara yang luar biasa yang ada pada Al-Quranul Karim. Cuma cabaran daripada Al-Quran kepada umat untuk dicabar dengan satu surah. Nak cabar, nak orang panggil apa? Kalau nak lawan dengan Quran, kalau kamu boleh buat, sekurang-kurangnya buat satu surah. Nah, tapi i'jaz Al-Quran ada pada semua perkataan dalam Al-Quran, hatta huruf dalam Al-Quran sekalipun. Tamam? Macam Alif Lam Mim. Ada surah disebut Alif Lam Ra. Kenapa surah ni sebut Alif Lam Mim, surah satu lagi Alif Lam Ra? Syekh Fadil Samurai sebut dalam kitab dia Ta'bir Al-Qurani, dia kata apa? Dia kata kalau dilihat balik berdasarkan kajian para ulama, bukan saja disebut Alif Lam Mim, sebut Alif Lam Ra. Bila disebut Alif Lam Mim dengan Alif Lam Ra, kata beliau dalam surah Luqman, yang beza dengan surah Alif Lam Ra. Alif Lam Ra surah apa? Sudah. Mula surah apa? Ali Imran, Alif Lam Ra. Baik. Huruf surah Alif Lam Ra ada di depan dalam mula-mula huruf muqatta'ah dia tu. Biasanya dalam surah tu banyak huruf ra dalam tu. Maksudnya kalau tengok balik, huruf ra banyak dalam tu. Nampak? Kalau surah Alif Lam Mim, ada Alif Lam Mim, kebiasaannya banyak huruf mim dalam surah tu. Dia bagi isyarat macam tu. Itu kalau isyarat huruf. Banyak lagi macam-macam yang disebut oleh para ulama sebut. Hatta bilangan dalam Quran sekalipun, bilangan sekalipun. Hatta bilangan dalam apa ni? Al-Quranul Karim pada sebutan satu-satu ayat, contohnya al-maut, bilangan dia sama dengan al-hayah dalam Al-Quran. Al-maut, perkataan maut, mati, dia punya bilangan ayat dalam kalimah maut dalam Al-Quran sama bilangan dengan al-hayah. Nampak? Maksudnya mati dengan hidup. Sama bilangan dia kalau dikaji balik. Kemudian Nabi lagi dibezakan antara awsa dengan wassa dan sebagainya. Macam-macam dalam Quran kalau dipelajari, maka kita akan temui keajaiban. Syekh Fadil Samurai dia kata apa? Dia kata mula-mula waktu saya mula dengar dia kata orang duk sebut kata Al-Quran ni padanya i'jaz. Dia ada kelebihan luar biasa, ni bukan kalamul bashar. Maka mula-mula dia kata, mungkin dia tak mengaji lagi waktu tu. Dia kata saya mai perasaan pada waktu tersebut ni macam kalam mubalaghah, dia kata ni lebih-lebih, dia kata. Berlebih-lebihan sangat. Kalau kita ni kata lebih apa ni kalamullah. Mungkin dia tak mengaji lagi waktu tu. Tapi dia kata selepas saya belajar dan kemudian selepas saya tengok balik, saya tengok satu persatu ayat-ayat dalam Al-Quran, maka yakin dalam hati saya bahawa ni bukan kalamul bashar. Dan mustahil manusia boleh buat kalam macam ni. Maka ni kalamullah subhanahu wa ta'ala. Tamam. La raiba fihi, tiada syak padanya daripada Allah Ta'ala. Bukan syak sajanya, termasuk sekali dengan tidak ada padanya penentangan. Karena raib bukan hanya syak, tetapi termasuk dengan penentangan. Dia syak termasuk dengan menentang, syak termasuk dengan nak menolak. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, lagi hidayah bagi sekalian orang yang muttaqin. Jadi dalam surah ini, masdar hudan ni adalah masdar bagi hadahu huda, wa hidayatan, dan wa hidyah. Apa makna hudan lil muttaqin? Huda makna dia apa dia? Ad-dalalatu al-muwassilatu ila al-bughyah.
yakni petunjuk yang menyampaikan seseorang tadi kepada keinginannya. Itu maksud huda. Al-huda maknanya petunjuk yang menyampaikan seseorang kepada tujuannya, kepada keinginannya. Nah, ad-dilalatu al-muwassilatu ila al-bughyah. Wa dhidduhu ad-dhalal. Lawan bagi huda adalah dhalal, yakni kesesatan. Makna kesesatan apa dia? Sesuatu yang tidak menyampaikan kepada tujuan. Itu maksud dhalal. Nah, betul orang yang sesat dalam hutan contohnya, dia tidak sampai kepada tujuan. Nak sampai macam mana kalau dia sesat? Tamam. Al-muttaqun, apa makna muttaqun? Muttaqun jamak kepada muttaqin. Nah, dia isim fa'il daripada ittaqa. Nah, asalnya daripada awtaqa. Nah, daripada wazan ifta'ala. Tamam. Jadi makna muttaqin apa dia? Dia asal daripada wiqayah. Karena muttaqin dia asal daripada perkataan al-wiqayah. Wiqayah makna dia apa dia? Wiqayah maknanya penjagaan. Sanahu wa hafizahu mimma yadurruhu wa yu'dhih. Yani menjaga sesuatu daripada perkara yang menyakitkan kita. Jadi orang yang muttaqun, ini orang yang menjaga dirinya daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang akan menyebabkan kalau dia tidak mengikuti arahan tersebut, dia nanti akan disiksa oleh Allah Ta'ala dan akan menyakitkan diri dia sendiri. Nah, maka orang yang muttaqun, mereka berjaga diri mereka daripada melakukan perkara yang tidak baik tersebut, yang boleh menyebabkan mereka akan dijatuhkan dengan hukuman yang menyakitkan diri mereka sendiri kelak. Tamam. Dan kemudian Al-Quran disebut oleh Allah sebagai hudan lil muttaqin, sebagai hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Sebab tu bila disebut pada permulaan ayat, zalikal kitab la raiba fih. Surah ini, ayat Quran ini ataupun Al-Quran yang kamu lihat ini, kitab ini la raiba fih. Tidak ada padanya syak, tidak ada padanya keraguan, tidak ada padanya penolakan. Baik, kalau kita kaji balik, kita kata, betul ke? Padahal ada aja orang tolak. Orang-orang yang tidak beriman tolak Quran. Macam mana boleh sebut la raiba fih? Orang-orang yang hatta yang dah masuk Islam pun ada lagi yang masih lagi tidak meyakini dengan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Maka macam mana boleh sebut la raiba fih? Maka kata ulama, sebahagiannya kata dikapuh ayat tadi dengan hujungnya itu hudan lil muttaqin. Maknanya yang tidak ada padanya syak tadi kepada siapa? Kepada muttaqin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kalau kamu cari betul-betul, kalaupun kamu tidak bertakwa tapi kamu cari, boleh jadi kamu akan hilang keraguan kamu terhadap Al-Quranul Karim. Dan Quran ini memang tidak ada keraguan kepada siapa? Yang khususnya kepada muttaqin. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka tidak ada keraguan langsung kepada Al-Quran Al-Karim. Tamam? Itu maknanya. Sebab tu kalau kita lihat Al-Quranul Karim, nah, itu bila disebut zalikal kitab la raiba fih, ini kitab yang agung, ini kitab yang tinggi kedudukannya, ini tidak ada padanya keraguan langsung. Sebab kalau dilihat pada sudut susunan Al-Quranul Karim, tak akan mampu seorang yang ahli dalam lughah sekalipun menyusun seperti mana disusunnya Al-Quran. Tak akan mampu. Kalau kamu pandai sekalipun dalam ta'bir ayat dan sebagainya, dalam menyusun ayat-ayat, pun tak akan kamu mampu untuk melakukan seperti mana yang telah disusun di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kalau kamu tengok pula pada sudut kisah-kisah dalam Al-Quran dan tarikh yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tidak ada suatu yang paling benar melainkan di dalam Al-Quran. Dengan ta'bir yang daqiq, yang sangat halus, yang sangat dalam terhadap kisah yang telah disebut. Lepas tu kalau kita baca kisah Nabi Musa AS yang berulang berkali-kali dalam Al-Quran, kesemua kisah tadi tidak berulang dengan sia-sia. Kita kalau cerita ke orang berulang-ulang, kita akan ada cerita yang kita ulang dengan ayat yang sama. Quran tidak akan ada pengulangan ayat yang sama. Kalau zahir kita nampak ayat sama sekalipun, tak, maknanya berbeza. Faham? Yang itu perlu kita belajar semua Al-Quran, baru kita akan perhati nampak elok benda tersebut. Boleh. Lepas tu kalau kata
Kalau kata dengan tafsiran yang disebut oleh sebagian ulama, kata Quran mengulang surah cerita berkenaan dengan Nabi Musa ni adalah untuk takkid, maka kata ulama at-ta'sis aula min at-ta'kid. Yang ini mendatangkan dengan makna baru itu lebih utama daripada datang dengan makna takkid. Faham? Waktu dalam contoh dalam Quran bila sebut inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Betul? Yang kita baca, kita ni macam ulang balik ya. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kata ni macam takkid, ulang balik saja. Tak, tidak mengulang. Baliknya tu dua-dua ayat yang berbeza. Karena yusr dalam ayat tadi kedua-duanya nakirah. Nakirah maksud apa? Tak sebut alif lam. Tak ada alif lam kat situ. Inna ma'al usri yusra. Yusr tidak ada alif lam tu. Nah, buat Quran balik. Masuk ayat kedua, fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Yang kedua yusra pun tak ada alif lam. Lepas tu kata Nabi SAW, bagi setiap kesusahan itu ada dua kesenangan. Dari mana perkataan tadi datang? Daripada ayat ini. Nah, al-usr ini kesusahan. Yusr kemudahan. Macam mana Nabi boleh kata al-usr satu saja? Setiap kesusahan, satu kesusahan ada dua kesenangan. Dalam ayat tu yus disebut dua, usr pun sebut dua. Betul tidak? Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kan sebut dua kali tu. Tak. Dalam bahasa Arab yang guna alif lam, kedua-dua pada al-usr ada alif lam. Al-usr yang pertama alif lam, al-usr yang kedua pun ada alif lam. Maka sebenarnya tu satu saja. Itu bukan dua. Tamam? Dia satu saja sebenarnya. Benda yang sama. Maksudnya susah yang sama yang pertama, yang kedua pun susah yang sama juga. Bukan benda yang berasingan. Tapi yusr digunakan dengan nakirah. Benda nakirah maknanya bukan sama. Yusr yang pertama lain, yusr yang kedua lain. Sebab tu Nabi kata, setiap satu kesusahan ada dua kesenangan. Maksudnya, inna ma'al usri yusra. Kesusahan kamu di dunia, kamu akan dapat kemudahan di dunia. Kalau terjemahan dia. Fa inna ma'al usri yusra. Dan kesusahan kamu di dunia, dunia lagi. Sebab apa? Kesusahan satu saja, di dunia saja. Maka kamu akan dapat kemudahan di mana? Di akhirat. Maka yusr ada dua. Yusr fid dunya wa yusr fil akhirah. Boleh faham tak? Ibu ayah semua? Nampak ta'birul Quran tak sama. Dan ini menunjukkan bahawa ia adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Lagi hidayah bagi sekalian orang yang muttaqin. Dan kalau kata kita sebut tadi, kisah-kisah dalam Al-Quran, khabar dalam Al-Quran, cerita-cerita dalam Al-Quran, ini kalau kita perhati elok-elok, tidak ada suatu yang paling benar ceritanya melainkan dalam Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran tak cerita secara detail sekali dengan tarikh dan sebagainya. Tapi ibrah dia. Nah, kebaikan yang boleh diambil dalam kisah tersebut luar biasa. Nah, kalau baca kisah Nabi Yusuf, kalau baca kisah Sayyidatina Maryam, kalau baca kisah ni Al-Baqarah, nanti kita akan baca. Kisah-kisah yang ada dalam Quran ni, semua kisah-kisah tersebut, kisah yang mustahil bagi seorang yang boleh mengkisahkan sesuatu, menceritakan seperti mana yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Mustahil. Nah, ini dalil kata ini kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau lalu nanti kita akan, bila lalu ayat tadi kita akan jumpa dan kita akan tengok perhati elok-elok tentang perkara tersebut. Baik. Jadi sebab tu bila mana disebut zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Selesai yang tu. Lagi hidayah bagi sekalian orang yang muttaqin. Siapa yang muttaqin? Dalam kurungan dia syarahkan, yang takut akan Allah Ta'ala dengan menjunjung segala suruhnya dan menjauh segala ketegahannya. Ini maksud muttaqin yang diterjemahkan oleh kebanyakan para alim ulama dengan maksud orang-orang yang meninggalkan perkara yang dilarang dan melaksanakan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna muttaqin yang biasa kita dengar dan selalu kita dengar. Dalam surah Al-Baqarah ni, permulaan surah dia sebelum masuk rubuk yang kedua.
Sebelum masuk rubuk yang kedua. Bermula daripada ayat pertama, Alif Lam Mim, sampai ayat yang kelima. Ini cerita berkenaan dengan kelompok muttaqin haq. Ini orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Sifat-sifatnya nak baca di mana? Baca pada ayat pertama sampai kelima. Ini ayat menceritakan berkenaan dengan sifat orang yang bertakwa, yang benar imannya batin, dan Islamnya Islam batin dan Islam zahir. Maksudnya batinnya pun benar, zahirnya pun betul. Dua ayat setelah itu, dua ayat setelah daripada ayat Alif Lam Mim sampai ayat yang kelima, Muflihun, humul muflihun, maka cerita berkenaan dengan ahwal al-musyrikin. Ini orang-orang musyrik. Dua ayat. Kemudian mula daripada ayat yang ke-8, wa minan nasi may yaqul, sampailah kepada ayat yang ya ayuhan nas, sebelum ya ayuhan nas, ini ayat paling panjang, cerita berkenaan dengan kelompok munafiqun. Nampak tak? Sampai ya ayuhan nas, ayat 21. Maksudnya daripada ayat ke-8 sampai ayat 20 cerita pasal golongan munafik. Ini orang yang Islam pada zahir tapi batinnya nifaq. Tak ada Islam. Dan dia lebih teruk daripada kafir. Di dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang kafir dua ayat dia selepas orang muttaqin. Kemudian orang kafir lebih bawah daripada orang munafik lebih bawah pada tu lagi. Di dalam Quran cuba tengok takbir Quran. Orang bertakwa, cerita orang bertakwa dulu. Lepas tu baru lepas tu cerita orang kafir. Lepas kafir baru munafik. Munafik lah sekali. Maksudnya munafik teruk pada orang kafir lagi. Munafik lebih teruk daripada orang kafir. Sama. Jadi kita baca pasal munafik dan sebagainya, bukan nak suruh tengok kat orang ni orang munafik. Tengok kat kita lah. Orang ni kadang dia baca-baca tu tengok, dia dah. Betul dah. Long tu dah. Boleh tengok kat orang. Jangan tengok kat orang, tengok kat kita. Kita bila baca tu tengok kat kita. Ni duk baca ke tengok kat orang, terlupa kat dia. Tak boleh. Baca tu untuk tengok kat kita, bukan tengok dekat orang lain dan bukan untuk tuduh kat orang lain. Boleh. Dan kemudian setelah tu baru diceritakan tentang sifat manusia umumnya. Yang bercampur padanya, ada yang beriman dan tidak beriman sampai sebelum masuk pada rubuk yang kedua. Rubuk yang kedua bagi surah surah Al-Baqarah. Sama. Pergi mana dek? Kat rumah. Pergi masuk. Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ni. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Segala puji pula dah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baik, alladzina ini sifat kepada apa? Sifat kepada mukminin. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil mu'minin, muttaqin. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakni segala mereka-mereka yang beriman dengan khabar yang ghaib. Jadi siapa golongan mukminun? Golongan mukminun adalah golongan yang beriman dengan segala yang ghaib. Apa dia yang ghaib ni? Ghaib di sini adalah masdar, kata terbitan dengan makna isim fa'il. Jadi ghaib ini adalah perkara yang ghaba 'anil hissi wal 'aqli ghaibatan kamilah. Maksudnya, ini perkara yang ghaib daripada kita punya panca indera kita. Kita tak nampak maksudnya. Yu'minuna bil ghaib. Tu awal iman kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasul, dengan apa yang disebutkan oleh Rasul. Kita beriman dengan perkara ghaib dulu. Kita beriman dengan adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan adanya jin, adanya syaitan. Kita beriman dengan adanya titian sirat. Kita beriman dengan adanya azab kubur. Kita beriman dengan adanya nanti perjalanan di akhirat, ada timbang dan juga ada syurga, ada neraka dan sebagainya. Ghaib. Hadza ghaib indana. Dari sisi kita benda tu ghaib, kita tak nampak depan mata kita. Tapi kita beriman seolah kita melihat perkara tersebut. Kerana apa? Kerana Nabi maklumkan kepada kita. Ini ajaib iman orang mukmin ni. Dia percaya dengan apa yang dilihat oleh orang lain. Tapi siapa orang tersebut? Ini orang yang dipercayai. Sadiqul masduq, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sebut
kita tidak ada syak lagi pada perkara tersebut. Nah, apa saja Nabi sebut, maka kita tidak ada syak. Karena Nabi adalah kitab yang bergerak. Kalau kita beriman dengan Quran, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau Quran adalah hudan lil muttaqin dan tidak ada raib padanya, baginda Nabi adalah Al-Quran yang bergerak. Maka lebih utama tidak boleh raib padanya dan tidak boleh untuk kita pertikaikan apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Faham? Kalau Quran, kalamullah, ini tidak akan kita dapatkan kalau tidak munazzal ala qalbi Rasul. Kalau tak turun kepada Nabi SAW, macam mana kita nak tahu kata ni Quranul Karim? Turun kepada Nabi SAW baru kita tahu kata ni Quran. Maka takkan kamu boleh percaya dengan Quran tapi kamu tolak dengan yang diturunkan kepadanya, Al-Quranul Karim, iaitu Nabi kita Muhammad. Ini ajaib. Kalau orang boleh terima Quran, tolak Nabi SAW. Jadi golongan anti hadis. Yang ada kan golongan anti hadis. Dia kata kami tak percaya dengan hadis, kami percaya dengan Quran saja. Ini orang panggil orang gila. Nah, Quran turun kat siapa? Turun kat Nabi SAW. Nah, kamu boleh percaya pula dengan hak turun, kamu tak percaya dengan hak bawa. Nah, tak pelik ke gitu? Ni orang gila orang panggil. Tu orang gila kita tak boleh nak sembang banyak sangat. Kalau sembang pun kita kata orang panggil apa? Beda nak besok-sonok boleh lah. Tapi nak sembang panjang, kena bagi tahu dulu kepada dia. Quran ni apa dia? Nah, apa ta'rif Al-Quranul Karim? Nah, Quran ni ta'rif dia apa dia? Kalamullah al-munazzal ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu. Macam mana kamu boleh beriman dengan Al-Quran, kamu tidak beriman dengan Nabi Muhammad? Ini ajaib. Nah. Jadi kalau kita beriman bukan dengan satu sudut sahaja. Semua benda yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan imani. Masuk perkara yang gaib. Kerana perkara gaib adalah bukti besar kepada imannya seseorang tersebut. Tu Sayyidina Abu Bakar ketika Isra' dan Mi'raj, beliau berbeza dengan kelompok musyrikin pada waktu tersebut dan juga sebahagian muslimin yang tidak kuat imannya adalah kerana beriman dengan yang gaib. Walaupun beliau tak tengok Nabi naik Isra' dan Mi'raj, walaupun dia tak tengok Nabi SAW turun dan naik pada ketika tersebut, tapi dia kata kalau aku percaya dengan khabar tu turun daripada langit, takkan aku tak boleh percaya kata beliau dijemput oleh Allah Ta'ala pada malam tersebut. Dan Allah Ta'ala maha berkuasa. Dan perkara tadi bukan perkara yang mustahil pada akal. Cuba tengok, nampak tak kesempurnaan akal Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an wa ardah pada malam Isra' dan Mi'raj. Kalau kita mengaji tauhid, kalau kita mengaji bab hukum akal, kita akan tahu Sayyidina Abu Bakar ni adalah orang yang paling sempurna akalnya pada ketika itu. Kerana waktu tu dia boleh rasional. Nabi dijemput oleh Allah pergi Isra' dan Mi'raj dalam masa yang tak sampai satu malam. Nah, lailan minal masjidil haram, guna dengan nakirah dengan makna ba'dul lail, sebahagian malam saja Nabi pergi. Sikit sangat waktu dia, pendek. Sebahagian kata dalam tak sampai 10 ke 15 minit. Kalau dengan waktu falak, ni waktu kita duk tengok dengan matahari terbit naik ni, tak sampai 15 minit dengan waktu tersebut. Macam mana dia boleh pergi? Macam mana kaza wa kaza ni berlaku pertikaian di kalangan musyrikin. Nah, Abu Lahab gelak, Abu Jahal gelak, semua pakat lawan gelak. Kata boleh percaya ke? Nah, tak pernah keluar ke Baitul Maqdis, boleh pergi dalam masa beberapa minit je. Orang pergi sampai minggu-minggu, patah balik pula minggu-minggu. Dia boleh pergi satu malam tak sampai 15 minit, tengok dia ada kat Mekah sebelum subuh. Dia ada kat Mekah balik. Kerana mereka ikat dengan apa? Dengan dia punya, kata ni adalah perkara yang mencari akal. Padahal itu perkara mencari adat saja. Nah, jadi tak boleh nak beza mana akal, mana adat. Nah, mana hukum akal, mana hukum adat, tak boleh nak beza. Maka menyebabkan dia akan menghukum sedemikian. Itu yang berlaku pada zaman sekarang. Yang orang pertikai dengan keramat para wali dan sebagainya. Kerana tidak boleh nak tentu ni hukum akal ke hukum adat. Nah, dengar wali terbang, dengar wali berjalan tahiyyak, dia buat pelik. Dia percaya ke berjalan tahiyyak dia kata? Nah, boleh percaya ke ada orang terbang? Tok wali ni terbang. Tok wali ni boleh sampai ke Mekah dalam 1-2 tapak dia sampai ke Mekah. Dia buat pelik. Buat pelik kenapa? Kerana dia ingat kata tak boleh terima akal. Dia guna tak boleh terima akal. Padahal tak boleh terima adat ya. Adat saja yang tak terima perkara tersebut. Akal boleh terima kerana akal lebih luas pada tu. Nah, akal kita ni boleh fikir lebih pada tu lagi. Dia pula tak boleh terima akal. Maknanya akal dia pendek Nah. Akal dia tak lepas api. Benda tersebut.
Tapi kalau 1 tambah 1 jadi 3, tu tak boleh terima akal betul. Faham? 1 tambah 1 jadi 3. Tu memang tak boleh terima akal. Faham? Jadi kita nak kena mengajilah tu. Nantilah ada rezeki kita mengajilah tauhid kan. Cuma ni alladzina yu'minuna bil ghaib. Segala mereka-mereka yang beriman dengan khabar yang gaib-gaib. Semua perkara gaib dipercayai. Diimani oleh golongan yang beriman ini. Dan gaib ni ada 2. Perkara gaib ni ada 2 jenis. Yang pertama, la dalil alaihi. Perkara gaib yang tidak ada petunjuk padanya. Kita nak tengok tak boleh, tak tahu terus. Yang ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah Taala itu ada kunci-kunci perbendaharaan ghaib yang tidak mengetahui perkara tersebut melainkan Allah Taala saja. Yang ni tidak ada dalil pada. Macam kita tak ada petunjuk, tak tahu apa dia perkara tersebut. Allah Taala aja yang tahu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Illahu. Aman? Dan ada satu lagi jenis ghaib, perkara ghaib, qamat alaihi al-barahinu kas-sani'i wa sifati. Ada burhan, ada dalil. Perkara ghaib juga. Ghaib dengan makna apa? Yang kita tidak nampak di depan mata kita. Seperti apa? Seperti wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wujud Allah bukan ghaib, Allah Taala zahir. Cuma kita terhijab. Disebabkan tu disebut juga sebagai ghaib. Ghaib pada kita punya hissi kita. Pada pandangan mata kita, kerana kita terhijab banyak dengan dosa dan juga dengan maksiat dan kita bukan layak untuk melihat perkara tersebut, maka ada dalil padanya. Diceritakan tentang wujudnya Allah, tentang sifat-sifatnya Allah, wan nubuwat wa ma yata'allaqu biha min al-ahkam. Hukum hakam berkenaan dengan kenabian, ini pun ghaib daripada mata kita. Kemudian hukum hakam syariat, yaumul akhir, hari kiamat. Keadaan di kiamat nanti ketika bangkit daripada kubur, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, hisab. Waktu ketika kita dihisab. Dan ini semua perkara yang ghaib tetapi padanya dalil. Disebut oleh Allah Taala dalam Al-Quran dan juga dimaklumkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam? Tengok ni apa dia perkara-perkara ghaib tadi? Yakni daripada bangkit kubur dan syurga dan neraka. Ini contoh-contoh dia. Daripada tu maknanya apa dia? Min maksudnya. Min tu daripada maksudnya sebahagian daripada perkara ghaib tersebut, iaitu bangkit daripada kubur dan juga syurga dan juga neraka dan sebagainya. Jadi kita beriman dengan semua perkara tadi. Ajaib, orang muslimin, kita mempercayai apa yang dilihat oleh Nabi, maka kita percaya terus pada waktu tersebut. Nabi sebut apa? Nabi kata syurga ni begini-begini. Ya, kami beriman dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata neraka ni begini-begini. Dalam hadis, kami beriman dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata dia hisab nanti di akhirat begini-begini. Kami beriman dengan perkara tersebut. Nampak? Itu bila Nabi kumpul mula-mula kepada golongan keluarga Nabi dan juga ahli Makkah. Nabi kata apa yang mula-mula Nabi sebut? Nabi kata, kalaulah saya maklum kepada kalian, di belakang bukit sana, wadi, nampak depan mata. Ada kawasan luas di situ, tempat ada air. Nabi kata, kalaulah saya bersebut kepada kamu, di belakang wadi tersebut ada tentera berkuda yang datang nak menyerang tanah Mekah pada waktu sekarang. Kamu percaya tak dengan saya? Dia pun pusing tengok. Nampak depan mata. Tak ada. Nampak jalan tu. Dan tahu kata tak ada pun. Nabi kata, kalau saya bagi tahu, kata ada tentera berkuda datang nak menyerang kamu dan mereka sedang bersiap di belakang wadi tersebut, kamu percaya tak dengan saya? Abu Lahab, Abu Jahal pakat tengok, tak ada pun. Tapi dia kata apa? Kalau kamu sebut, kami percaya. Kalau tak nampak pun kami percaya. Nampak tak? Dia percaya sungguh dengan Rasulullah. Tak nampak pun kami percaya, kerana kemungkinan akan nampak lagi. Itu dia. Maka Nabi pun bagi tahu, saya adalah utusan Allah. Saya diutus oleh Allah untuk membawa kamu daripada kegelapan jahil ini kepada cahayanya ilmu dan juga bawa kepada Allah. Bawakan kamu masuk dalam syurga, tinggalkan penyembahan kepada berhala dan sebagainya. Terus bangun pada waktu itu. Tabbalak. Celaka kamu Muhammad, kamu kumpul kamu sebab ni aja dia kata. Oh, tak percaya pula dah. Dia sebab banyak. Kenapa jadi macam tu? Yang pertama, kerana kalau kata Nabi diutus oleh Allah, maknanya Nabi ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala.
Bila ada kedudukan di sisi Allah, mereka pun percaya dengan Allah. Kufar, musyrikin, lepas tu dia panggil musyrik kepada mereka. Kerana mereka mensyirikkan Allah. Sebab mereka percaya dengan Allah dan mereka mensyirikkan Allah. Nampak tak? Bukan mereka kufar saja, mereka musyrik. Musyrik maknanya beriman dengan Allah, tapi dalam masa yang sama beriman juga dengan Tuhan lain. Ini sebab itu panggil musyrikin. Lepas tu golongan kufar Quraisy, mereka adalah kelompok pertama yang digelar musyrik. Orang lain sebelum ni digelar kafirun. Nah, tapi kelompok kaum Quraisy dipanggil mereka ni musyrikun. Kenapa? Karena mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya. Karena takut pangkat dia diangkat. Kalau Nabi diutus nanti, Nabi akan diangkat oleh Allah Ta'ala, kemudian mungkin dia akan ambil pangkat kita, kedudukan kita di tempat ni, nanti kita payah nak buat kerja apa. Nah. Sebab tu rupanya. Sebab kerana keduniaan, sebab kerana perkara-perkara yang mereka sedia maklum tadi. Baik, teman. Jadi, segala mereka yang beriman dengan khabar yang gaib-gaib daripada bangkit kubur dan syurga dan neraka, wa yuqimunas salah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Dalam ayat ni, doa semua sebelum kita baca dia punya terjemahan dia tu, apa dia? Walladzina yu'minuna bima tidak. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam ni ada 3 benda yang disebut oleh Allah Ta'ala tentang iman. Ini orang yang beriman kena kumpul 3 benda iman ni. Apa dia? Yang pertama, beriman kepada yang ghaib, yang ini berkait dengan qalb. Yang kedua, yuqimunas salah, iaitu beriman atau melakukan sesuatu dengan al-abdan, dengan badan. Kerana solat adalah ibadah badaniyah yang agung. Maka disebutkan tentang solat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang disebutkan tentang al-mal. Jadi maknanya ibadah dalam Islam ni, dia ada ibadah yang berkait dengan qalb, ada ibadah yang berkait dengan badan, dan ada ibadah yang berkait dengan mal, yang berkait dengan harta. Faham? Sebab tu kalau kita mengaji kitab-kitab turas, dia akan sebut, ini bab ni ibadah mahdah, dipanggil. Ada bab pula disebut, ini bab ini muamalah mahdah. Apa makna mahdah? Kalau kita baca kitab Arab. Maksud ibadah mahdah ni apa dia maksudnya? Maksudnya tak terlintas dalam kepala kita berkait dengan mal. Tak berkait langsung dengan ekonomi. Contohnya, kalau solat. Terlintas dalam kepala kita waktu solat tu akan dapat keuntungan dengan duit waktu tu. Tak. Ibadah solat. Maka dipanggil ibadah mahdah. Mahdah. Maksudnya semata-mata. Makna semata-mata tu apa dia? Bila kita duk baca ni, ini ibadah semata-mata. Ini bab berkenaan dengan keuangan semata-mata. Semata-mata tu apa? Semata-mata maksudnya tak terfikir dalam otak kita dengan masuknya pada ibadah ini sesuatu yang berkait dengan maliyah, berkait dengan kewangan dan sebagainya. Tapi kalau bab berkaitan dengan mal, dengan berkenaan dengan maliyah ataupun berkaitan dengan kewangan, contohnya bab berkaitan dengan jual beli, maka dipanggil apa? Dipanggil muamalah mahdah. Mahdah maksud dia apa dia? Tak terlintas dalam otak kita waktu tu, nampak seakan macam surahnya ibadah. Sebab kita nampak ada timbal balik. Ijab, qabul. Bagi duit, terima duit. Tak ada waktu tu nampak macam ada penyembahan, sembah kepada Allah Ta'ala, tak ada. Maka dipanggil ibadah macam tu dipanggil apa? Dipanggil perbuatan tu dipanggil apa? Dipanggil muamalah mahdah. Muamalah mahdah maksudnya semata-mata muamalah yang kita tidak terlintas dalam kepala kita. Ada makna lain kepada amalan yang kita lakukan tersebut. Jadi, dalam ayat 1 tu saja, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa yu'tu wa mimma razaqnahum yunfiqun, ketiga-tiga ayat ini menggabungkan ketiga-tiga elemen ibadah yang ada di dalam Islam. Jadi orang yang beriman, orang yang beriman ni siapa mereka? Mereka yang menggabungkan ketiga-tiga benda ni. Jadi orang yang beriman, mereka orang yang meletakkan kepercayaan mereka kepada yang ghaib ini mendalam. Yang kedua, mereka yuqimunas salah. Yang ketiga, mereka ini mimma razaqnahum yunfiqun. 3 benda ni kalau ada pada seorang tersebut, maka sempurnalah keadaan mereka sebagai mukminin. Tamam? Lepas tu kita ada zakat.
kita ada haji, kita ada puasa, kita ada solat, kita ada sedekah, kita ada wakaf, kita ada macam-macam ibadah yang kita lakukan. Dan kenapa dipelbagaikan ibadah? Nah, kenapa tak disatukan saja ibadah ni dalam hidup kita? Bagi satu saja. Tak, kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui kita ni orang yang jenis malal, suka boring dengan satu benda. Kalau dia buat satu je benda, boring kita. Maka kerana tu dipelbagaikan ibadah. Solat pun macam-macam rukun dia. Bukan berdiri saja, bukan duduk saja. Berdiri ada, rokok ada, i'tidal pula, kemudian sujud. Kenapa dipelbagaikan? Kerana tahu kata kita ni cepat bosan. Maka Allah Ta'ala berikan kepelbagaian tersebut untuk bagi kita laksanakan kesemua perkara tadi dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Nah, wa yuqimuna as-salah, dan mendiri mereka itu akan sembahyang 5 waktu dengan segala hukuknya, dengan segala hak-haknya. Nah, jadi mereka menjalankan haknya yang zahir, nah, iaitu dengan menjaga syarat-syarat solat, rukun-rukun solat, sunat-sunat dalam solat, meninggalkan perkara yang membatalkan solat, meninggalkan perkara yang makruh dalam solat. Ini hak zahir. Itu masuk hukuk. Segala hak-haknya tadi, segala hukuknya, hukuk jamak kepada hak. Maksud segala hak ni apa dia? Ada 2 hak. Hak yang zahir dan hak yang batin. Hak zahir apa dia? Bagi solat, jaga rukun dia. Tamam? Untuk bagi jadi kata solat ni sah. Tamam? Yang kedua, jaga hak batinnya. Khusyuk, hak batin. Hudurul qalb, hadir hati kita. Ikhlas, ini hak batin bagi solat. Nah, lepas tu kalau kata khusyuk mana dia? Maknanya fokus. Macam saya pernah sebut sebelum ni kan. Bila saya tanya kat guru saya Syekh Abdul Aziz Syahawi, hafizahullah ta'ala, Syekh Syafi'iyah fi Masjid Al-Azhar Syarif. Bila saya tanya kat beliau, Syekh macam mana nak khusyuk dalam solat? Syekh bagi pen kat saya. Dia suruh saya tengok pen tu. Ambil pen, saya letak pen. Tengok. Dia kata cuba tengok pen ni. Saya pun tengok pen. Tengok lama. Lepas lama dia tanya dia, boleh fikir benda lain tak waktu tengok pen tu? Tengok pen tu. Tengok. Fikir benda lain. Boleh tak? Try tengok. Ambil pen tu tengok. Lepas tu fikir benda lain. Kau nak fikir nak beli ikan ke lagi. Tapi nak tengok pen tu. Tengok pen. Lepas tu fikir benda lain. Tak boleh. Tak payah. Dia kata Syekh itulah khusyuk. Macam Wildan khusyuk lah ni. Wildan khusyuk nampak tu. Kamera tu bergerak dah tu. Jalan dah tu. Jalan lah. Habis bateri lagi dia tak sedar ni. Bateri dia habis dulu. Bateri kamera tak habis, bateri dia habis dulu. Baik. Kita insya-Allah Ramadan berapa lama lagi? Ramadan. Sebulan lebih lagi? Sebulan lebih lagi. InsyaAllah di Zawiyah kita akan baca setiap hari kita akan baca Syama'il. InsyaAllah Syama'il kita akan baca setiap hari. Tapi Jumaat, kelas Jumaat macam biasa. Cuma saya akan tukar. Kita akan baca kitab Asy-Syamil nanti Ramadan. Jadi kita akan baca kitab saya tu, yang saya karang tu. Jadi sepanjang Ramadan, dalam masa sebulan Ramadan tu, kita akan baca setiap hari Jumaat, kita akan baca Syamil. Dan kita baca pasal Nabi SAW. Ada kitab, ada jual di belakang. Kitab tu saya akan baca waktu Ramadan nanti, kitab tu insya-Allah. Jadi waktu kelas Jumaat lah. Sebab kelas yang di sini bahasa Arab. Kitab Syama'il juga tapi bahasa Arab. Siapa yang nak mai boleh mai sini sepanjang Ramadan. Sebulan Ramadan kita akan baca. Malam lepas tarawih 10 rakaat kita akan baca kitab hadis. Kitab Jawahirul Uluyyah. Kelas depa berhenti. Depa akan cuti kelas hari bulan Ramadan ni, cuti. Dan tu yang depa duk tunggu pun. Ya. Kelas depa cuti Zat. Cuma kitab tetap baca juga. Baca kitab yang lain lah. Kita baca hadis banyak. Ramadan kita banyak baca hadis. Siapa nak mai boleh, tak ada masalah. Cuma lepas apa ni, cuma tu bukan cuma. Kita akan baca kitab hadis Jawahirul Uluyyah tu, saya akan syarah. Yang tu lebih kurang sejam. Kita semayang 10 rakaat. Lepas 10 rakaat kita akan berhenti lebih kurang sejam untuk baca kitab.
Masa untuk sejam baca kitab. Lepas sejam baru sambung balik 10 rakaat. Tak tahu bila nak habis tu. Sebab satu malam satu juzuk kita akan baca di sini. Di Zawiyah baca satu juzuk sebenarnya. Daripada hari ni hafal Quran ramai ni. Ada 7 orang yang hafiz. Daripada 7 orang hafiz. Termasuk yang tidur ni lah. Ya. Jadi apa ni, mereka akan jadi tu imam lah. Sepanjang Ramadan ni, maksudnya 10 rakaat, baca setengah juzuk, berhenti rehat sejam, baca pula lagi setengah lagi juzuk. Setiap malam. InsyaAllah. Satu juzuk je. Tok guru saya, Syekh Yusri, hafizahullah, tiap-tiap malam Ramadan, satu malam 5 juzuk. Semalam 5 juzuk baca. Tu dia. Dahlah baca 5 juzuk, berhenti pula sejam untuk baca kitab. Lepas sejam baca kitab tu, dia mayang pula. Semayang lagi, tambah pula 10 rakaat lagi tu. Itu untuk cukupkan 5 juzuk. Dia khatam Quran dalam sebulan Ramadan lebih kurang 3 ke 5 kali. Sepanjang Ramadan khatam 3 ke 5 kali khatam. Tak ada. Lain putih. Lama lah. Tamam. Ke putih dalam. Tak. Jadi kita akan buat macam tu lah. Saya jemput lah kalau siapa yang nak datang, boleh lah. InsyaAllah. Tapi kita tengok balik keadaan macam mana lah. Tapi kalau kita di masjid pun kita solat kan. Di sini saya takut masjid pun mungkin nak minta juga anak murid saya ni kok jadi tu imam 1-2 hari lah. Lepas tu mereka main duduk sini. Kita akan baca kitab sini daripada pagi tak baca kot. Kita akan pagi rehat. Mula petang kita akan baca. Petang kita akan baca sampai malam kitab. Kalau pagi pun baca, mungkin dalam pukul 8-9 pagi tu akan baca kitab. Lebih kurang 2 jam sampai pukul 10, lepas tu rehat. Lepas tu sampai asar pula. Lepas asar baru baca pula kitab. Sampai maghrib buka puasa. Buka puasa, lepas tu sambung dengan mayang maghrib, wirid semua sekali, siap untuk mayang isyak. Mayang isyak, lepas tu terus mayang tarawih. Lepas mayang tarawih baca kitab lagi. Lepas tu berhenti lebih kurang sejam baca kitab. Lepas tu berhenti pula baca solat tarawih lagi lebih kurang 10 rakaat lagi untuk sempurnakan setengah juzuk yang kedua. Kemudian baru rehat, insya-Allah. Faham? Sepanjang Ramadan macam itulah jadual di sini. Kita baca 2 kitab lah. Yang pertama Syama'il Muhammadiyah. Yang kedua kitab Jawahir Lu'lu'iyah, Syarah Arba'in Nawawiyah. Ada 2 kitab ni. Dua-dua kitab Arab. Cuma hari Jumaat waktu pagi ni kita doa moga-moga tak ada lagi lah PKP ni. Kan? Ada kalau ada PKP pun PKP macam ni lah. Boleh main kelas maksudnya. Kita akan baca Syamil fi Qulasati Syama'il. Kita akan baca kitab tu insya-Allah. Jadi kita akan berhenti saat kita tambih ni sepanjang Ramadan saja. Lepas Ramadan kita akan baca ni balik. Maksudnya 4 minggu tu kita akan cuba khatamkan kitab tersebut insya-Allah. 4 minggu tu kita akan cuba khatamkan Asy-Syamil insya-Allah taala. Jadi kenal Nabi sama. Nabi suka makan apa? Nabi berjalan macam mana? Nabi pakai baju warna apa? Nabi suka baju warna apa? Makanan apa yang Nabi makan? Kena kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Jadi setakat tu dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan sambung minggu depan wa yuqimunas salah pada perbahasan yang seterusnya insya-Allah taala.